Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasim bin Syamsul. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk tempat-tempat membaca Al-Quran ataupun dalam bahasa Arabnya fi amakin qira'atul Quran. Okey. Saya akan teruskan pada kotak yang pertama. Wa yastahabbu an takuna al-qira'atu fi makan nazif mukhtar. Dianjurkan untuk kita membaca Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, yang terpilih. Maksudnya di tempat-tempat yang terpilih ialah tempat yang bersih, iaitu tempat yang suci daripada najis. Kenapa? Bila kita nak melakukan ibadah, kita memulakan tempat yang bersih, yang suci daripada najis kecil atau besar. Sebab ibadah ni dengan suci dia berkait. Bila kita ibadah tapi tempat itu tidak suci, ada najis, maka ibadah tu tidak akan sah. Sebab itulah kita kena pilih tempat-tempat yang bersih, yang terpilih. Okey, saya akan teruskan dengan kotak yang kedua. Istahabu jama'atu minal ulama al-qira'atu fil masjid. Dianjurkan kepada ulama kepada kita untuk membaca Al-Quran di masjid. Kenapa di masjid? Kerana kita tahu masjid ini tempat yang memang diyakini memang bersih. Dan masjid ini memang kita tahu dia memang sesuai untuk ibadah. Kalau kita dengar kuliah pun dekat masjid, kebanyakan dekat masjid. Kita kalau mengaji pun dekat masjid. Kita belajar ilmu pun dekat masjid. Kita berzikir pun dekat masjid. So masjid ni memang kita tahu tempat dia memang bersih, memang suci daripada najis. Dan kedua, ulama' kata lagi, kita dianjurkan kita untuk i'tikaf. I'tikaf ni, apa maksud i'tikaf? Tujuan i'tikaf ni untuk kita mendekatkan diri dengan Allah dengan amal-amalan seperti zikir, doa dan solat. Ulama' kata lagi, i'tikaf ni ada dua. Yang pertama, i'tikaf, contohnya kita masuk masjid, kita solat sunat 2 rakaat, kita niat i'tikaf, lepas tu kita keluar. Itu pun dikira i'tikaf. Yang kedua, kita masuk masjid, kita niat i'tikaf, kita ibadah daripada A sampai Z dan kita keluar. Itu pun dia i'tikaf. Apa maksud pendapat 1 dan 2? Yang pertama, dia masuk masjid, dia i'tikaf, walaupun dia i'tikaf, walaupun dia ibadah walaupun hanya sekejap, dia tetap dikira i'tikaf. Yang kedua pula, dia i'tikaf tapi dia ibadah lebih lama daripada yang pertama. Dua-dua sama, dia kira i'tikaf tapi pahalanya lebih banyaklah yang kedua daripada yang pertama. Yang pertama tadi dia hanya i'tikaf sebentar, dia tak dikira i'tikaf, cuma pahala dia kurang. Pahala yang kedua lebih banyak daripada yang pertama. Itulah maksudnya i'tikaf kat situ. Dan dia sesuai dengan adab dan sunnah yang diamalkan pada zaman Nabi. Yang seterusnya, kita teruskan kepada kotak yang terakhir, al-qira'atu fil hamam, iaitu membaca Al-Quran di tandas. Okey. Pendapat ulama, qira'atul ulama al-qira'atu Al-Quran fil hamam. Majoriti ulama mengatakan makruh membaca Al-Quran di tandas. Kenapa saya kata makruh? Okey, awak semua boleh buka surat 96, peringkat yang kedua. Wa ammal qira'atu fil hamam faqad ikhtalafa salaf fi qira'atiha. Baca Al-Quran tandas, pada ulama salaf mengatakan makruh. Ulama salaf ni ulama yang wujud selepas zaman Nabi. Maksudnya ulama-ulama mazhab. Itulah ulama salaf. Dia pun mengatakan makruh. Dan juga seperti Ibn Munzir, Ibrahim an-Nakhai wal Malik, wa qaul Atha. Dan pegangan ketiga, wa zahaba ila qira'ati jemaah. Dan ulama-ulama majmu' katakan juga seperti Ali bin Abi Talib, Abi Dawud, Haka al-Muzir, al-Jama'ah min at-tabi'in, maksud golongan tabi'in, golongan selepas sahabat. Dan juga Syaqiqut Aw Salamah, Sya'bi, Hasan al-Basri, wa Mahkul, wa Qabisatu Zu'aib, wa Wayna Aldo Ibrahim an-Nakhai, wa Haka ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhu ajmain. Maksudnya hampir majoriti ulama mengatakan membaca Al-Quran di tandas ini ialah makruh. Nanti saya keterangkannya itu. Tapi Imam Sya'bi telah ada pendapat lain. Musnad 97 kata qala Sya'bi
tukrahu qira'atul Quran fi salasa mawdi'. Maksudnya membaca Al-Quran ni dilarang baca Al-Quran pada 3 tempat. Yang pertama Al-Hamamah. Al-Hamamah itu tandas. Seperti kita tahu, tandas ni memang tempat kita buang air kecil dan besar. So memang tempat itu memang dilarang oleh Imam Syafi'i, sebab dia tahu tempat itu tempat yang najis. Sebenarnya kita membaca Al-Quran, kita membaca kalam suci Allah, maka ia tidak sesuai untuk membaca di tandas. Yang kedua wal khushushi, iaitu kamar mandi ataupun bilik mandi. Beza, tadi tu tandas, tempat buang air kecil dan besar. Yang ini wal khushushi ni bilik mandi. Maksudnya memang spesifik untuk kita mandi saja. Itu pun Imam Syafi'i menegah kita untuk baca Quran di tempat tersebut. Yang ketiga Wabaitul Roha wa hiya tadur, iaitu kincir air. Maksud kincir air kat sini, kalau yang kita tahu, kincir air ni untuk proseskan, untuk mendapatkan tenaga. Imam Syafi'i kata kat situ tidak digalakkan kerana dari risau kita tidak khusyuk ketika ibadah, kerana takut terganggu dengan gangguan kincir itu. Sebab kincir itu kan dia bunyi dia bising. So dia takut bila kita ibadah kita tidak khusyuk. Yang keduanya, dia tidak bagi. Kenapa? Kerana sebab kincir itu tempat yang kotor. Tempat yang kotor sebab bila kita ibadah, kita memerlukan tempat yang bersih. Bila ibadah kita berlaku tempat kotor, dia tidak sahlah jawabnya. Itu kenapa ulama Imam Syafi'i ni tidak menggalakkan kita untuk membaca di tempat-tempat tersebut. Jadinya kesimpulan kat sini yang saya boleh katakan, majoriti ulama mengatakan tandas ini memang makruh membaca di tandas, dan majoriti ulama bersepakat yang mengatakan baca di tandas di tempat yang makruh. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. InsyaAllah saya akan teruskan dengan tajuk larangan membaca Al-Quran di tempat tertentu yang dianggap tidak beradab. Qala Sya'bi, tukrahu qira'atul Quran fi thalathah mawadhi' al-hammamat wal-khushush wa baitir roha wa hiya tadur. Mafhumnya, Sya'bi ni dia melarang untuk kita baca Al-Quran di 3 tempat, iaitu yang pertama tandas, kedua tempat buang sampah, dan yang ketiga tempat kotor. Sya'bi melarang kita untuk membaca Al-Quran di 3 tempat tersebut. Okey, seterusnya an Abi Maisarah qala la yuzkarullahu ta'ala illa fi makanin tayyib. Okey, apa mafhumnya? Mafhumnya daripada Abi Maisarah, dia berkata bahawa tidaklah Allah diingati kecuali di tempat yang bersih. Dia macam nak cakap kat sini, kita memuji Allah, mengingati Allah hanya di tempat yang bersih. Mengingati Allah tu termasuklah membaca Al-Quran. So kita kena baca Al-Quran ni di tempat yang bersih sahaja. Okey, seterusnya wa ammal qira'atu fi tariqi, adapun membaca di tengah jalan, fal mukhtaru annaha jaizatun ghairu makruhah idza lam yaltahi sahibuha. Dibolehkan, harus, tidak makruh. Fa inil taha anha kurihat. Tapi jika tidak terdesak, maka ia makruh kerana ditakuti salah baca. Okey, kat sini dia sebenarnya harus, tidak makruh. Tapi ketika terdesak sahaja. Kalau tidak terdesak, dia dikira makruh kerana takut salah baca. Sambil jalan, kita sambil jalan, kadang-kadang kita mengah, dia membuatkan kita baca tak betul. Faham Warawa ibn Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu. Dan daripada kisah Abi Daud, daripada Abi Darda pula, annahu kana yaqra'u fi tariq, bahawa beliau membaca ketika berjalan. Wa an Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala annahu azina fihi, dan Umar bin Abdul Aziz mendengarnya. Apa yang dia nak cakap kat sini, bahawa membaca ketika berjalan tu dibolehkan. Qala ibn Abi Dawud wa haddathani Abu Rabi' qala
أخبرنا ابن وهب قال سألت مالكا عن الرجل يصلي من آخر الليل فيخرج إلى المسجد وقد بقي من السورة التي كانت يقرأ فيها شيء فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكره ذلك وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. Okey, secara ringkasnya cerita ni tentang Imam Malik. Dia ternampak seseorang lelaki pergi ke masjid dalam keadaan mulutnya tengah membaca Al-Quran. Okey, lepas tu dia berkata, faqala ma a'lamul qira'ata takunu fi tariqi wa kariha dhalik. Dan dia berkata, saya tidak tahu ada amalan membaca di jalanan. Wa kariha dhalik, dan dia melarang perkara tersebut. Maknanya Imam Malik melarang membaca Al-Quran di jalanan. Wa hadza isnadun sahihun an Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ini sahih daripada Imam Malik radhiyallahu anhu.